UMNO hendak hadapi pilihan raya umum ke-17, dan apa mesej Datuk yang mungkin nak sampaikan pada ahli-ahli UMNO? Ya, yang saya sebutkan ini dalam banyak perbincangan dalam UMNO. Berhadapan dengan pilihan raya kali ini, kita mesti pertama sekali soal perpaduan parti, itu perkara-perkara yang lumrah yang mesti dilakukan, ya. Yang tambahannya ialah pada saya UMNO kena menunjukkan yang dia memahami kehadiran bulatan kedua itu dengan melakukan empat perkara yang perlu dilakukan, dan empat perkara ini kenalah ditampilkan dalam manifesto, dengan cara kita bekerja, ya. Satu ialah integriti. Sekarang ini saya masih ingat masa Pak Lah menjadi Presiden UMNO, ya. Sebelum pilihan raya itu, saya masih ingat dalam satu taklimat dia menggunakan satu angka yang menarik lah. First time seorang Presiden UMNO menggunakan angka untuk menunjukkan yang mana penting, parti atau calon. Pada masa itu dia kata 60% parti, 40% calon. Ini sebelum pilihan raya 2008. Saya rasa sekarang mungkin dah terbalik kot. Betul. Ya. Calon 60%, parti 40%. Ya. Definitely not 50-50 anymore. Yes. Ya. So integriti sangat mustahak. Tapi integriti UMNO pun penting sebagai satu ini. Jadi sebab itu pada saya, winnable candidate, dari segi integriti ini, winnable candidate itu ada dua cara melihatnya. Orang dalam bulatan pertama ya, di Temeloh, asal calon itu okey untuk dia, katalah dia kata 60-40, calon lebih penting pada parti, asal calon tu okey lah. Tapi di Temeloh pun ada orang yang dalam bulatan kedua, ramai. Ya. Dia mungkin tak tengok hanya winnable candidate sebagai satu calon untuk P088. Dia nak tengok winnable candidate itu in the plural sense, a package of 222 candidates. Lepas tu dia ada pula dia punya komponen. Dia nak tengok daripada 222 calon Barisan Nasional itu, berapa orang muda, berapa wanita, berapa profesional, ya, berapa dari golongan korporat, berapa orang pengalaman parti. Dia nak tengok kombinasi dia. So integriti pada saya bukan hanya idealism, ya. Integriti termasuklah soal politik ilmu, ya, soal politik bakti, politik hikmah yang mesti dimiliki oleh calon dan parti. Yang kedua ialah sebagai kerajaan, kita kena menunjukkan dan membuktikan kaedah-kaedah baru menjadi kerajaan. Sebenarnya sekali lagi Datuk Najib telah menunjukkan contoh, tetapi sejauh mana kita boleh aplikasikan di setiap peringkat kita, orang UMNO yang memegang tampuk kerajaan. Datuk Najib dah kata dah, hari-hari di mana kerajaan mengetahui segala-galanya telah berakhir. Sebab itu bila dia buat transformasi kerajaan, dia tak ambil sekumpulan orang untuk buat kertas kerja, bagi dekat dia and then jalan. Dia mengambil masa yang lama, dia tubuhkan makmal. Makmal melibatkan lebih kurang 1,000 orang. Sebelum tu ada lain-lain lagi yang dia buat, ya. Makmal 1,000 orang.
kemudian dipamerkan, 25,000 orang datang. Maknanya lebih 26,000 orang dari semua sektor terlibat secara langsung atau secara tak langsung menggubal GTP. Adakah ini berlaku dalam semua kementerian dan agensi? Tak semestinya buat begitu, tapi misalnya membentuk satu kerangka, yang ini yang nombor 2 yang saya katakan perlu, governance baru. Yakni you engage all stakeholders in decision making. Okay. Yang ketiga ialah soal inovasi demokrasi. Sekali lagi Datuk Najib dah tunjukkan melalui makmal. Itu is an innovation. It's innovation. Dan saya fikir kita di peringkat-peringkat kita kena buatlah inovasi kita juga. Macam mana? Saya cubalah di Temeloh tu sedikit sebanyak Majlis Perundingan Parlimen Temeloh. Itu adalah pada saya mini parlimen peringkat Akaumbi, di mana ada 160 orang ahli mewakili ketiga-tiga sektor, yakni ada wakil kerajaan, ada wakil perniagaan dan ada wakil civil society. Dan kita berjumpa setiap 6 bulan. It's a half a day session dan ada perbincangan 2 hala. Kalau Putrajaya ada NKRA, kita ada Temeloh KRA. Ya. Dan saya dah buat report card sejak 6 bulan pertama. So, and I've reported without fail every 6 months. Tu kepada MPPT, Majlis Perundingan Parlimen Temeloh, dan kepada media tempatan, dan diletakkan di website saya. Dan laporan 3 tahun saya sebagai MP tu saya print pun dalam bentuk brochure, 10,000 copies distributed throughout kawasan Temeloh. Yang keempat yang perlu kita lakukan ialah soal pemikiran yang lebih progresif. Sebagai contoh, sekarang ni dah tak laku dah nak cakap semangat DEB. Apa dia? Apa isunya? Isunya ialah membasmi kemiskinan. Okey. Yang banyak miskin kebetulan malangnya masih orang Melayu. Okey. So UMNO kena fight lah. Tapi tak laku dah nak cakap pasal DEB. Mesti ada pemikiran baru. Sekali lagi, Datuk Najib dah buat dah model baru ekonomi. Ada satu daripada 3 prinsipnya ialah keterangkuman, inclusiveness. Dalam inclusiveness tu dah disebut ada 40% of our rakyat yang berada at the bottom of the pyramid yang perlukan facilitation. Okay. Apa strateginya? Mungkin langkah afirmatif, but definitely bukan dasar ekonomi baru atau semangat dasar ekonomi baru. Mesti ada pendekatan yang baru. Contohnya mungkin social enterprise, keusahawanan sosial. Tapi tak kisahlah keusahawanan sosial kah, apa pun strateginya, ini kena datang dari UMNO. Ya. Yang menjadi masalah sekarang ialah rakyat melihat banyak perkara-perkara baik yang berlaku di negara ini datang dari kerajaan. Dia tidak datang sebagai idea parti. Jadi pada saya teringat Dr. yang ni kena bagi tribute dekat dia. Saya rasa dia membagi satu ini, Razak School of Government, Hamidin siapa CEO dia tu, Profesor Dr. Anyway, saya lupa nama dia, Specky guy. Dia kata UMNO ni dia ada 3 benda, dia kata, sebagai sebuah parti politik yang besar. 1, reaksi; 2, strategi; 3, pemikiran. Dia guna istilah mindful, tapi yalah, bila saya kata is it pemikiran, dia setuju. Dia kata UMNO is very good with the first 2. We are good at reacting, we are good at strategy. Tapi politik nowadays is already about thoughts. Sebab bulatan kedua, untuk bulatan pertama, reaction and strategy is sufficient. Untuk bulatan kedua, you perlu ada reaksi, you perlu ada strategi, but they are looking at your thoughts. Because you are dealing with educated people, you are dealing with professional, you are dealing with people who are exposed to all kinds of
information. Yes. Ya. Jadi the challenge for UMNO pada saya is on the thoughts, on the pemikiran. So kalau 4 perkara ini, maknanya kalau yalah mungkin ada 5 perkara, mungkin ada 6 perkara, tapi yang saya dapat fikirkan 4. Kalau 4 perkara ini dapat dilihat oleh rakyat ya dalam perhimpunan UMNO, khususnya mereka dalam bulatan kedua, ya, dan akan ada program-programnya sebelum pilihan raya berlaku, saya fikir we stand a good chance to get the 2/3 majority. Kalau tidak, we will win, ya, tetapi 2/3 majority itu masih bermasalah. Bagaimana tentang ahli-ahli kita kalangan orang muda, adakah bertambah Datuk sebagai Secretary Council member Datuk sendiri melihat pertambahan daripada peningkatan daripada ahli-ahli UMNO yang muda termasuk tahun 2008? Pertambahan UMNO di dalam pemuda UMNO dan puteri UMNO itu sentiasa berlaku, ya. Tetapi kejayaan UMNO dalam pilihan raya tidak boleh hanya bergantung kepada ahlinya. Kerisauan kita yang sebenar ialah sokongan orang muda secara keseluruhannya itu tidak sebaik yang kita jangkakan. Saya fikir kalau hari ini diadakan pilihan raya umum dan kita hanya ambil orang muda saja sebagai contoh sebab nak tengok kedudukan, ya, saya fikir keadaannya belum meyakinkan yang UMNO akan mendapat sokongan orang muda secara yang orang kata secara yang meyakinkan. Boleh dapat tetapi susah, ya? Dan kalau dapat menang pun undi orang muda itu kecil, dan itu tidak selayaknya untuk UMNO, ya. UMNO sebagai sebuah parti yang begitu lama, sepatutnya saya mengatakan kalau adalah pilihan hari ini hanya untuk orang muda saja, sepatutnya kita menang hands down, ya. Maknanya kalaupun tak mudah pun tidaklah susah, dan kalaupun tidak besar tidaklah kecil. Itu yang saya boleh bayangkan suasana pada hari ini.